Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Nurul Atika Hassan bawakan anda edisi 1 petang 15 Mac 2020. Edisi 1 petang dimulakan dengan kemas kini terkini COVID-19. Sarawak hari ini mencatatkan 11 kes positif COVID-19 yang baru. 8 kes baru dilaporkan di Miri dan masing-masing satu di Kuching, Bintulu dan Sarikip. Timbalan Ketua Menteri Sarawak dalam satu kenyataan media hari ini berkata, 8 kes baru di Miri adalah berkaitan dengan perhimpunan keagamaan di Masjid Sri Petaling Kuala Lumpur, manakala sumber bagi kes di Kuching, Sarikip dan Bintulu masih belum dikenal pasti. Beliau yang merangkap pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri JPBNS Sarawak menambah sebuah kumpulan petugas khas telah ditubuhkan untuk menjejaki lebih 400 pelancong yang terbang ke Sarawak melalui 4 lapangan terbang utama dari Kuala Lumpur pada 2 hingga 5 Mac 2020. Sementara itu, Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Aaron Agodagang menegaskan bahawa semua perhimpunan yang melibatkan lebih 50 orang perlu ditangguhkan. Berita seterusnya. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Seri Haja Nancy Shukri dalam satu kenyataan media hari ini mengarahkan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan menutup semua kaunter di pusat Malaysia Rumah Keduaku MM2H. Arahan tersebut berkuat kuasa serta merta sehingga 30 April 2020 bagi mengurangkan kebarangkalian penyebaran wabak COVID-19 oleh pengunjung warga asing kepada petugas di pusat MM2H. Pembukaan semula kaunter akan dimaklumkan kelak selaras dengan langkah berjaga-jaga yang diambil oleh kerajaan. Arahan ini adalah susulan tindakan kerajaan Malaysia mengenakan sekatan perjalanan terhadap warga negara daripada China, Korea Selatan, Jepun, Iran, Itali dan Denmark bagi mengekang serta memerangi virus COVID-19 yang diisytiharkan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Setakat ini COVID-19 telah menular ke 123 negara dan wilayah di seluruh dunia. Masih mengenai perkembangan COVID-19. Tiada pembelian panik barangan keperluan berlaku kerana wabak COVID-19. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Alexander Nantalinggi berkata, setakat ini tiada keperluan untuk orang ramai melakukan pembelian panik. Please do not go panic buying, no holding of any goods or especially essential goods. Because we are not into the state of such that warrants that buying. Because we can assure you there are enough good stuff to go around for everyone. Beliau memberitahu media selepas melakukan tinjauan ke sebuah pasaraya di Kuching pada Sabtu. Jelas beliau tular sebelum ini di media sosial terdapat pembelian panik barangan keperluan. Namun apa yang berlaku ialah orang ramai berebut untuk mendapatkan potongan harga promosi di sebuah pasaraya. Dalam pada itu, beliau menegaskan kerajaan telah melakukan tindakan proaktif dalam mencegah penularan wabak tersebut termasuk memastikan keperluan pencegahan mencukupi untuk orang ramai. The government is taking very proactive and positive steps to ensure that we have enough good stuff and also in the case of other essentials like masks now and sanitizers. In fact, there was a high-level meeting chaired by the Prime Minister himself yesterday, Putrajaya, calling the relevant ministries, including the Ministry of Diplomacy, Trade and Consumer Affairs, to look into the situation as to how that we can produce more masks and have more masks around for the people. Nanta juga berkata beliau akan memastikan penguatkuasa kementerian yang melakukan pemantauan kerap agar peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga barangan pada masa ini. Seterusnya, wabak coronavirus COVID-19 yang melanda di seluruh dunia ketika ini turut memberi kesan kepada sektor perhotelan di Sarawak termasuk di Bandaraya Miri. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu berkata, keadaan ini sememangnya tidak dapat dielakkan tetapi langkah berjaga-jaga perlu diambil bagi memastikan risiko dapat dikurangkan. This is a challenging time. Like our Tuan Haji Ibrahim mentioned about oil price down plus this travelling is definitely industry, yeah.
is badly affected, including of course Miri, the hotel rate. Every month about 20% sales kind of thing, So I believe other hotels are doing your sales rate also about the same room rate. So, but like we all know, life must go on. Yeah, we encourage each other. Yeah, together we see how we get the best over this challenging time of ours. And again, I'd like to congratulate you, Tuan Ibrahim, for coming out with this excellent incentive. Together with our STB coming all the way from Kuching to be with us and all the participants hotel. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran promosi Stay at Miri and Get Rewards di Hotel Marriott Miri pada Jumaat. Promosi ini membolehkan warga negara Brunei mendapat potongan sehingga RM50 ketika menginap di beberapa hotel terpilih di Bandaraya Miri bermula 13 Mac sehingga 31 Mei 2020. Sementara itu, Pengarah Pelancongan Malaysia Brunei Darussalam Haji Ibrahim Siddiqui bin Talib berkata, program ini telah pun dirancang sejak tahun 2019. Untuk rekod, secara puratanya pada setiap tahun, from 2010, antara 1 to 1.2 million rakyat Brunei Darussalam mengunjungi Bandaraya Miri dengan pelbagai tujuan. Antaranya membeli belah, bercuti bersama keluarga, bertemu rakan-rakan dan for sure they are coming for eating. Yeah. Beralih kepada perkembangan tragedi kebakaran di Kampung Tabuan Tengah pagi Sabtu. Kebakaran sekitar jam 9.45 pagi Sabtu yang telah memusnahkan 4 buah rumah di Kampung Tabuan Tengah telah mendapat perhatian Ahli Dewan Undangan Negeri Demak Laut, Dr. Hazlan Abang Hibni. Beliau turut melawat mangsa kebakaran dan menyampaikan bantuan sumbangan segera kepada mangsa-mangsa kebakaran. Pusat Khidmat N5 Demak Laut juga akan menyalurkan bantuan segera berdasarkan keperluan mendesak bagi meringankan beban mangsa. Untuk permulaan, sumbangan ini diharapkan dapat meringankan beban mangsa dan keluarga untuk tempoh terdekat sebelum bantuan lain menyusul. Dr. Hazlan berkata demikian semasa ditemui selepas menghulurkan bantuan sumbangan kepada mangsa-mangsa kebakaran di Surau Darul Salihin, Kampung Tabuan Tengah pada Sabtu. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia dan Kebakaran serta penduduk kampung yang turut membantu memadam kebakaran. Menurut pihak bomba, 2 buah rumah terbakar sepenuhnya dan 2 lagi terbakar kira-kira 60%. Kehadiran bomba telah berjaya mengekang api terus merebak bagi memusnahkan sepenuhnya 2 buah rumah tersebut. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kebakaran pagi Sabtu kecuali seorang lelaki berumur 30-an yang dilaporkan mengalami kecederaan sewaktu menyelamatkan barangan. Sebelum mengakhiri buletin UKAS, orang ramai diminta berjaga-jaga dan berwaspada bagi menangani wabak COVID-19. Langkah-langkah pencegahan yang boleh diikuti adalah seperti berikut. Sekian Buletin UKAS edisi 1 petang bersama saya Nurul Atika Hassan dan kru penerbitan. Bertemu kembali pada edisi 8 malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.